Yang kedua golongan as-siddiqin, syuhada yang ketiga, dan yang terakhir ini solihin. Baik. Di 4 golongan yang mana yang pertama kita dah bincang dah, iaitu para nabi, kita bukanlah tempat kita di situ. Kemudian siddiqin juga, macam mustahil juga kan. Syuhada juga, syuhada secara sorehnya syahid dunia ni, dan akhirat ni memang tak ada jugalah. Tak ada perang kita pun hari ni. Dan yang terakhir solihin. Jadi yang solihin ini merangkumi juga kepada semua golongan. Jadi semua golongan yang tiga yang kita telah bincang itu termasuk juga golongan solihin. Dan hari ni kita tengok apa makna solihin tu. Okay, solihin kalau kita terjemah, kita kata apa? Kita pun guna kalimah yang sama, orang-orang yang soleh, kan? Guna kalimah yang sama. Kita ambil bahasa Arab, biasanya kita melayukan saja. Jadi dari segi maknanya macam mana? Jadi dia perkataan soluha, soluha. Makna dia ni iaitu tolak kerosakan. Diddu al-fasad. Iaitu makna soleh dari segi makna sebenarnya apa? Menolak. Ya, tak jelas kan? Jazakallah. Tak apa. Okey. Jadi makna soleh ni dari segi makna menolak kerosakan. Diddu al-fasad. Tolak kerosakan. Apa kerosakan, apa makna? Bila disebut kerosakan, disebut fasad lah. Jadi bila nak faham macam mana soleh tolak kerosakan ni, kita kena faham apa makna fasad. Baru tahu juga makna soleh tu apa. Fasad ni maknanya apa? Fasad ni ada dua. Satu, fasad maknawi, maknawi. Satu, fasad hissi. Fasad dari segi maknawi ni iaitu benda yang tak nampak, tapi fasad dari segi makna saja, tapi tak nampak. Hissi maknanya benda yang nampak dengan panca indera, kita merasakan kerosakan. Maknawi, rosak tapi tak rasa. Faham? Mana yang fasad yang paling besar? Yang nampak ke yang tak nampak? Selalu yang manusia bimbang, sibuk, yang mana? Yang nampak kan? Terbang balak nampak kan? Rosak tak? Ni hissi. Tapi yang lebih besar, fasad nombor satu, fasad ni pertama, maknawi. Ni fasad paling besar, hissi. Oh, kan? Ya, satu je. Hissi maknawi dengan hissi Maknawi dari segi makna, dari benda yang tak nampak tapi sebenarnya dia rosak. Dan hissi benda yang boleh dirasai oleh panca indera. Maknawi hanya boleh dirasai oleh apa? Ilmu. Rosak maknawi, siapa yang sedang rosak ni? Ahlul ilm, iaitu golongan yang pada ilmu lah. Yang dimasukkan rosak maknawi ni apa? Syirik.
kufur, nifaq, syirik, kufur, nifaq, maksiat. Ini semua rosak ni lah. Betul tak? Kalau tak ada ilmu, tak ada Islam datang, kita tak tahu ini rosak. Tapi kerana Islam datang, kerana adanya agama, manusia tahu yang ini rosak. Dan manusia hanya pandang yang ni yang rosak banyak. Dan hari ni kalau tanda-tanda manusia tidak merasa sensitif dengan rosak ni, tengok, manusia teruja dengan rosak yang ni. Hisi ni apa? Sebab tu dalam surah ni, fasad ni, Allah sebut surah 30 ayat 41. Pasal surah 30 ayat 40 hingga ayat 41. Surah Rum, surah Rum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muka surat berapa? 408. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yuhyikum thumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dalam ayat ni Allah berfirman, Allah telah menciptakan kamu, kemudian memberi rezeki kepada kamu, kemudian Dia mematikan kamu, kemudian Dia akan hidupkan kamu kembali. Jadi adakah daripada syurakaikum, sekutu-sekutu kamu yang melakukan demikian itu, iaitu cipta, beri rezeki, hidup, mati dan hidupkan? Ada tak makhluk-makhluk yang kamu puja itu, berhala-berhala yang kamu sembah itu melakukan hal demikian? Jadi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Ini rosak tak? Ini kerosakan maknawi. Akibat inilah, punca inilah berlakunya apa? Rosak ni. Rosak ni tak mungkin berlaku tanpa bermula dengan rosak ni. Sebab tu barulah ayat dia apa? Cuba buka ayat 41 seterusnya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Dan Allah nyatakan telah zahir. Bila zahir nampak, itu kerosakan apa? Manawi ke hisi? Hisi lah. Telah zahir kerosakan di darat dan lautan disebabkan bima kasabat aydina. Apa makna? Di sini dosa-dosa manusia melakukan ni, rosak yang ni dulu. Syirik, kufur kepada Allah, tak ikut syariat dan sebagainya, tinggalkan, itu dah rosak dah. Lalu terzahirlah kerosakan dengan apa? Ni. Di darat dan di lautan disebabkan dosa-dosa manusia. Kenapa berlaku zahirnya rosak ini? Jadi bagus tak kerosakan yang ni?
Kerosakan yang ni bagus tak kalau berlaku? Ada kemungkinan tak dia berlaku jadi, kalau berlaku kerosakan ni ia satu benda yang baik? Tak. Yang ini ada kemungkinan tak dia baik? Ni rosak ni ada kemungkinan baik tak? Ini kena tengok. Rosak ni belum tentu buruk. Tapi yang manusia rasa macam rosak buruk je kan? Belum tentu buruk. Kadang-kadang tu kan kita bawa kereta mewah kan, lepas tu Allah bagi aksiden, bau sedap, rupanya dia sebenarnya dia belagak, akhirnya aksiden. Bagus tak rosak tu? Bagus. Ada kita pecahkan tu, Nabi Ibrahim pecahkan bahala, rosak tak? Kerosakan yang dibuat tu bagus ke tak bagus? Bagus. Anak main handphone ni, buat maksiat dengan handphone, kita ambil, kita pecah handphone, bagus tak bagus? Bagus. Jadi yang ini bukan semua tak bagus. Dan Allah buat rosak ni, berlaku ni, sebenarnya kita jadi susah. Berlaku tsunami, berlaku apa kan, kita juga susah kan. Bagus sebenarnya tak bagus? Sebenarnya bagus, itulah ubat untuk kita. Jadi kerosakan ni bagus. Sebab apa punca ni rosak? Allah rosakkan ni, Allah zahirkan ni supaya manusia rasa bimbang. Sebab apa? Supaya manusia sedar, kembali balik, betulkan ni. Betulkan ilmu, betulkan ni tauhid awak, betulkan hukum hakam, betulkan ni. Kalau selagi ni tak betul, rosak lah ni. Sampai ke sinilah berlakunya. Faham? Jadi rosak ni sebab itulah Nabi Khidir kan, Nabi Khidir buat apa? Dia buat rosak tak? Nabi Khidir pernah buat rosak. Dia pertama dia buat apa rosak? Dia naik sampai elok, sampai dia pergi bocorkan sampan tu. Rosak tak? Ya, untuk apa dia buat rosak? Untuk membaik pulih siapa? Untuk selamatkan siapa? Rakyat yang teraniaya kan? Supaya raja tu tak boleh zalimi rakyat. Itu satu. Kemudian dia buat apa lagi? Dia bunuh seorang budak. Kan? Apa tujuan? Apa tujuan dia bunuh budak tu? Sebab mak ayah dia soleh kan? Tapi nanti anak dia dah besar, ni Allah beritahu ni wahyu kepada dia. Dia bunuh sebab apa? Nanti budak ni akan buat kufur kepada Allah dan menyebabkan dosa yang besar. Dia daripada itu dia bunuh masa kecil. Dia bunuh. Tujuannya untuk selamatkan yang mana? Yang ni ke yang ni? Rosak yang ni ke yang ni? Dia buat rosak ni, tujuan mana untuk selamatkan yang mana? Yang ni, yang ni. Jadi kita bila rosak, kita nak fokus yang ni ke yang ni sebenarnya? Ramai manusia bila rosak kan, dia fokus kat mana? Bila contohnya rosak akhlak hari ni, anak-anak kan, dia fokus buat mana? Dia betulkan apa? Buat tak banyak-banyak rumah untuk perempuan kan, anak luar nikah, dia tak buat rumah kan, buatlah semua. Dia betul yang mana? Dia betulkan ni ke betulkan ni? Dia ni, yang zahir je semua kan, sibuk buat. Tapi sama juga, makin banyak kes, lagi senang orang boleh letak je anak nanti. Zina je letak anak je lah, dah ada rumah siap kan. Tapi dia tak pernah dah ajar ni. Ini sebenarnya masalah yang rosak hati manusia. Manusia tu tak tahu ikan Allah lagi dah, tak belajar Quran dah, tak tahu dah ilmu. Ada tak nak belajar ini? Adakah ini soleh? Bila kita faham ni, ya Allah, selama ni kita soleh tak? Kita tak buat benda ni pun, kita duduk nampak yang ini je, bimbang sangat ni, tapi tak pernah rasa pun bersalah. Ini sebenarnya yang besar yang kamu lakukan. Ini kerosakan manusia yang paling besar, yang manusia tak pernah sedar, dia tak rasa bersalah pun. Jadi di sini letaknya, bila faham, oh inilah maknanya bila nak disoleh, dia kena tolak kerosakan. Tolak rosak yang mana? Yang ni ke yang ni? Yang ni lah. Ramai manusia tak pergi ke sini. Ni rezeki, ni rosak sini zahir ni, bila bimbang. Contohnya bila rezeki kan, ni manusia banyak yang ni sebab apa? Ini berkaitan dengan rezeki dia. Betul tak? Rezeki. Jadi bila berlaku rosak ni, manusia tak dapat makan, dia bimbang kan. Sebab tu dia fokus ni, dia rasa berat sangat ni, susah hidup. Yang ini rosak apa ni? Ni rosak ilmu. Jadi dia tak nampak sangat, bila jahil tak apa, yang penting dia dapat makan. Yang penting masa dapat makan. Sebab tu dia duduk kejar. Sebab tu tengok dalam surah Allah sebut dalam surah Hafiz sama irisikum. Apa surah tu? Surah Az-Zariyat ayat berapa? Ayat 22.
Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Surah Az-Zariyat 51 ayat 22. 521. Ni ayat pendek je. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Apa maksud ayat ni? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rezeki kamu. Wa ma tu'adun, dan yang apa yang kamu dijanjikan. Dan di langit itu ada rezeki untuk kamu dan apa yang kamu dijanjikan. Maksudnya apa ni? Maknanya rezeki kita ni dah terjamin tak? Sebenarnya rezeki maksud dah memang dijamin oleh Allah. Kalau kita kata saya tak ada rezeki, Allah kata rezeki kamu ada kat langit tu, tunggu je, memang akan dapat punya. Betul? Ada tak manusia yang dia sibuk menjaga ni, dijaga ni kan, daripada berlakunya rosak ini, lalu Allah bagi dia rezeki yang kita pun tak dapat. Ada tak? Dia tak macam kita ni bimbang rezeki kan, dia tak bimbang rezeki, tapi dia bimbang ni, lebih daripada bimbang rosaknya ni, hilangnya rezeki dia. Tapi dia lebih hebat rezeki daripada kita. Ada tak? Siapa? Ni kita kena fikir ni. Kita duk bimbang ni, kita kejar. Tengok, Allah kata bila sebut rezeki, apa manusia kena buat bila rezeki ni, bila bimbang ni rosak. Bila rezeki tak ada, rosak lah kan, nak makan tak ada kan, hilangnya pekerjaan tu rosak. Tapi punca dia sini sebenarnya. Okey, bila ni tak ada, manusia bimbang, manusia duk kejar ke masa jalan ni? Sibuk tak ni? Kita sibuk tak? Oh, memang sibuknya ni, sampai hilang tujuan utama hidup ni. Okey, Allah kata bila rezeki yang ni, Allah kata dalam surah 67 ayat 14 atau 15. Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. 15 ayat 15 ya. 563. Jadi Allah kata wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dialah yang jadikan kamu bumi itu dhalul. Dhalulan apa? Terbentang, luas, mudah untuk digunakan daripada atas sampai bawah. Segalanya kita boleh olah dia, dhalulan. Famshu fi, maka apa? Nak dapatkan yang Allah dah bentangkan tu, cara dapat ke tak payah nak gupur, tenang, relax. Famshu, jalan je. Nak cari yang ni, jalan je, kaedah dia berjalan je. Famshu fi manakib, berjalan dari sekeluar pelusuknya, pasti ada. Sebab apa? Allah kata dah, wa fis samaa'i rizqikum, Allah akan turunkan. Tapi bukanlah tak berusaha, kenalah usaha sikit je. Usaha dia macam mana? Sibuk berempah pulas ni lebih banyak atau gila-gila ataupun tenang-tenang. Tenang-tenang. Allah kata famshu maknanya berjalan. Famshu fi manakib wa kulu min rizqi. Wa kulu min rizqi, dah makan dah. Wa ilahi turja'un, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Okey. Wa ilahin nusyur, dan kepadanya kamu akan dibangkitkan. Tetapi kalau bahagian sini ini Allah perintahkan tentang ilmu. Ini ilmu, yang ini fizikal. Dalam surah 3 contohnya, ayat 133. Jadi Allah kata wasari'u. 67. Ada tak? Surah 67. Muka surat 67, surah Ali Imran.
Wasari'u apa? Segera lah. Segera. Maknanya dia bukan boleh tenang-tenang, dia tak boleh relax. Kalau banyak lupakan Allah ni tak boleh relax, kena segera kembali. Kalau dah sibuk sangat dengan dunia ni, lupa akhirat ni, dia tak boleh relax, dia kena kejar cepat-cepat. Yang ini tadi sifat dia tenang-tenang berjalan. Yang ni ada fasari'u ila maghfiratum min rabbikum. Ada tak cukup? Wasari'u ila rizqi rabbikum ada? Kepada rezeki tak ada, tapi kepada keampunan Allah dia berkaitan dengan ni. Dan banyak lagi ayat Allah kata fastabiqul khairat. Dalam ayat lain Allah kata fafirru ila Allah. Berlarilah kamu kepada Allah, dengan mengesakan dia, dengan mentaati dia dalam perintah dia. Baik. Jadi di sini ada manusia yang saya cakap tadi lah, yang dia tak sibuk macam kita lah cari rezeki yang ni, tapi dia bimbang yang ni, maka Allah bagi rezeki dia lebih hebat daripada kita. Mana? Pemuda Al-Kahfi tu kan. Pemuda Al-Kahfi dia duduk mana? Guru, ada peti ais tak macam kita? Ada makanan tak? Tak. Sebelum tu dia ada banyak makanan tak? Sebelum tu dia ada lebih banyak makanan. Sebab dia ni bukan orang, dia bukan orang biasa macam kita. Dia ni orang yang mana? Anak-anak menteri-menteri, orang besar, orang kaya. Dia orang kaya, semua ada dia. Apa nak semua ada zaman dia. Jadi tapi dia dia bimbang ni kerosakan ni, syirik. Kan? Akidah dia bertahan, dia sanggup lari tinggalkan semua tu. Kan? Semua tu. Dan dia masuk kat mana? Dia masuk dalam gua. Lepas tu dia doa kepada Allah kan. Dia dapat rezeki daripada kita lebih tak? Apa rezeki dia dapat? Apa rezeki dia dapat? Dia tinggalkan semua rezeki yang ni, yang nampak, tapi dia dapat rezeki yang tak nampak. Apa rezeki dia? Tidur tapi rezeki ke tu? Itulah rezekinya. Jadi manusia ni duduk bimbang rezeki nampak kan, dia tak fikir rezeki yang tak nampak. Sebab itu rezeki yang nampak dari langit kan, rezeki yang tak nampak pun dari langit. Iaitu apa? Petunjuk hidayah Allah. Manusia tak bimbang, tak ada. Sebab tu dia tak nak belajar Quran. Kalau cakap belajar Quran, tapi nak belajar memasak, dapat duit banyak, dia laju. Betul tak? Dia bimbang yang tu sebab dia nampak itu nampak. Yang tak nampak sedangkan dua-dua dari langit. Rezeki yang dia nampak tu pun dari langit, tapi yang lebih besar wahyu ni turun dari langit juga. Mana satu kamu pilih nak kejar rezeki mana? Kan? Dan rezeki yang ini pasti jamin dapat. Sebab itu masa lahir-lahir dia Allah jamin dah apa? Rezeki dia banyak mana, kan, umur dia panjang mana, semua dah ada. Tapi manusia je bimbang. Tapi jaminan untuk dia nanti dapat neraka ke syurga, dia kena buat apa? Tu nasib dia lepas mati. Dia kena usaha cari tu. Itu dia tak bimbang. Sedangkan itu tak jamin lagi tu. Tapi yang ni dah jamin dah, tapi dia risau tak ada. Tengok pemuda kafir, dia lari, dia balik masuk gua kan. Allah bagi dia apa? Tidur berapa? 309 tahun. Apa berlaku 309 tahun? Tidur tu. Hidup dia susah ke senang? Apa hikmah dia tu? Jadi Allah bagi rezeki dia tenang. Sebab apa? Tadi dia baru lepas lari daripada raja, daripada orang kejar dia nak bunuh dia, ataupun nak paksa dia masuk agama lain, lama dia, kan? Nak salib dia. Kalau tak, dia kena bunuh. Okey, dia lari. Lalu Allah tidurkan dia 309 tahun. Dan bila tidur tu apa berlaku? Apa kelebihan dia tidur dengan orang lain, dengan kalau kita minta apa? Jadi minta Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allah bagi dia rahmat. Ada tak minta, ya Allah kami dah lapar, kami nak makanan, bagi kami nak makanan lagu, ada tak? Tak. Sikit pun tak ada doa dia minta makanan. Dia minta rahmat Allah dan petunjuk Allah je. Sebab apa? Dia nampak itulah rezeki yang paling besar banding rezeki ni. Kalau aku dapat banyak makan pun tapi tak ada ni, tak guna apa-apa hidup aku. Faham tak? Kalau banyak mana makan, rumah besar mana pun, kereta banyak mana pun, duit tak ada banyak mana pun, senang je, tak guna apa-apa, faedah pun, sesen pun, kalau tak ada rezeki ni. Jadi kita kejar yang mana? Sebab sampai begitu sekali. Akhirnya apa? Dia sanggup. Dia rasa apa? Daripada dia duduk istana yang ada macam-macam, lebih baik dia duduk gua yang tak ada apa-apa. Sebab bagi dia itulah nikmat sebenar. Apa dia? Ni, petunjuk. Kita pernah fikir tak? Nampak? Itu cinta cerdiknya pemuda ni.
Hanya dengan tu dia sanggup. Dan Allah bagi dia satu benda, rahmat Allah, yang dia siapa pun tak jangka. Apa? Allah bagi dia tidur 309 tahun. Tapi kita nak ke tidur sebenarnya? Penatlah tidur, kita pun tak suka. Tapi apa hikmah dia? 309 tahun dia tidur. Kalau dia jaga sepanjang tu kan, Allah tak bagi dia tidur, apa berlaku? Dia bimbang ke hidup tenang tak dia? Tak tenang lah. Nanti dia lama-lama makin lapar kan, lapar nak kena keluar cari makan, habis Jadi tak ada ketenangan. Allah bagi dia tidur dengan tenang 309 tahun. Kemudian apa berlaku? Dia tidur kerana apa? Dia tidur kerana cuba tengok surah Kahfi tu lah kan. Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat berapa tu? Ayat 10. Ayat 10. Ni orang yang ni Diddul fasad. Ni orang yang soleh. Kena kata ni bukan Nabi dia orang soleh lah. Kita nak kata cerita orang soleh, antaranya pemuda, bukan orang tua ni, pemuda Al-Kahfi cuba tengok ayat 10. Daripada ayat 9 tu bermula kisah dia. Am hasibta anna ashabal kahfi raqim kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu sangka kisah pemuda Al-Kahfi dan juga Raqim tu, iaitu surat yang menyatakan mereka ni, persuratan ditulis atas batu ke tentang mereka ni, kisah-kisah mereka ditulis di atas Raqim. Raqim ni batu bersurat. Kanu min ayatina ajaba. Adakah kamu menyangka kisah mereka ini adalah ayat-ayat yang sangat hebat, adalah tanda-tanda yang hebat? Ni Allah tanya kepada kita. Tanya, kamu bila dengar cerita kisah Kahfi, kamu rasa kagum tak? Bila dengar cerita pelik-pelik, kamu rasa kagum? Allah tanya ni, ni bukan tujuan nak suruh kagum, tapi Allah merasa pelik kat kita. Yang ini kamu boleh pula rasa kagum. Faham? Kisah Kahfi ni bila kita baca am hasibta, nampak ayat tu adakah kamu sangka, itu bukan tanya, itu bukan ni ingkar, tanya untuk ingkar, nak pelik, ajaib, pelik, dan kenapa macam ni? Allah tanya kita kenapa macam ni. Contoh hari ni kita rasa kagum dengan sesuatu lah yang kita nampak jelas ni, yang luar biasa, yang jarang kita nampak kan. Ni pemuda Al-Kahfi ni kita kagum contohnya sebab tidur 309 tahun, pelik. Tapi kenapa kamu rasa kagum yang ni? Tapi selama ni kamu tak pernah rasa kagum bila kamu keluar rumah, dah beribu tahun dah, kat atas kepala kamu tu ada satu benda, makhluk, tak pernah pun ada tiang, tapi dah berjuta tahun lebih lama lagi dia duduk kat atas, tak rasa pelik pun. Pernah tak rasa pelik? Tak pelik. Jadi sebab ada orang tanya ni, tanya dalam surah Al-Mulk kan, kita boleh biasa baca dah surah Al-Mulk tu, Allah suruh tengok langit tu, tak rasa pelik kan? Sepatutnya itu kamu rasa pelik, hari-hari boleh tengok. Tapi manusia tak kagum tu. Manusia dah rasa insaf bila nampak sesuatu baru yang dia nampak sekali lah, baru dia nak rasa kembali kepada Allah. Sedangkan hari-hari boleh menyebabkan dia kembali kepada Allah. Setiap kali dia keluar rumah, dia tengok langit tu, patutnya dia rasa kagum. Cukup yang itu je. Ni Allah terpelak. Sepatutnya yang kamu kagum bukannya aku hidupkan dia 309 tahun, tapi kamu kena kagum dengan kenapa mereka sanggup masuk gua tu. Apa tujuan? Ni, sebab ni. Ini. Dan kamu kena kagum dengan orang macam ni. Bukan kagum dengan orang yang ni, yang sibuk dengan rezeki dunia dia, tapi sibuk dengan ni, sibuk menjaga daripada rosak maknawi, rosaknya syirik dia, rosak tujuan hidup. Sebenarnya ni rosak tujuan hidup. Sebab tu tujuan hidup manusia beribadah kepada Allah. Kan? Dan Allah kata dalam ayat 10 ni yang kita nak bincangkan, iz awal fityah, ketika fityah, pemuda-pemuda dalam lingkungan 40 hingga 16 lah kalau pemuda. Dia ada banyak kalau bahasa Arab ni. Sempat tak? Ni penting juga tahu. Dia kalau umur baby, tiflun. Ini umur 2 hari
hingga 1 hari, bukan 2 hari, 1 hari baru lahir lah, hingga 2 tahun. Tiflun. Kemudian ulam. Ulam ni 3 tahun lah, hingga lebih kurang 15 lah kita, form 3 ke. Dalam surah Al-Kahfi juga ada, kata ulamaini yatimaini, 2 anak yatim. Jadi yang anak yatim ni, ulam kenapa dia sebut anak yatim? Dia iktiraf dia anak yatim dan kena tolong. Yang Nabi suruh usap kepala tu umur ni lah. Tapi kalau dah umur 18 tahun nak usap kepala lagi, buat apa? Dia dah boleh kerja. Itu bukan anak yatim lagi lah. Itu anak yang kematian bapa lah. Faham? Dia boleh usaha sendiri lah. Itu bukan anak yatim ni. Sekarang anak yatim ni yang umur kecil tu, yang tak boleh, dia memang bergantung kat orang, tapi dia tak ada ayah. Faham? Itulah anak yatim. Ulam ni umur ni sampai ni. Faham? Ketiga, Fata. Ni lah umurnya 16 hingga 40 tahun. Jamak dia Fityah. Ini kita baca ni, Fityah ni jamak dia, ramai, banyak, 7 orang kan. Satu ni Fata. Ataupun kita panggil Syabab. Syabab sama umur dia ni. Kemudian selepas 40 ni apa? Nak sebut Kahlun. Mungkin ramai kot. Ada 51 hingga 61 ni. 41 hingga 51 Kahlun ni umur macam ni. Dan yang lebih seterusnya apa? Sebut Syekh. Syekh ni umur 60 51 hingga matilah. Nabi kata umat aku umur 60 hingga 70. Kita anggap 70 last lah matilah tu. Kalau ada tu, hak tu bonus dia. Ini dia panggil Syekh. Jadi ramai Syekh ke ramai ni? Ataupun ada Tafata ni? Ada di sini. Berapa orang? Antara umur semua mana paling lama? Jangka masa paling lama? Ni paling lama. Dan manakah kemuncak kepada kehebatan umur? Kemuncak kehebatan dalam umur mana? Ni 40 paling kuat. Ahli syurga umur berapa? 33, lingkungan ni juga. Nanti kita bangun, nanti kita Allah tanya apa? Dua pertanyaan nanti. Manusia, anak Adam nanti kita bangkit nanti ke akhirat nanti lepas mati. Ketika hari kebangkitan, manusia akan dibangkit, tak akan berganjak daripada tempat dia. Dua kaki dia bangkit kat situ, dia akan berdiri kat situ lama. Selagi mana dia tak lepas, Allah tanya jawapan Allah 5 soalan. Allah kata 5 soalan. Pertama apa? Seluruh umur. An umruhu fima afna. Umur dia ablah. Apa yang dia buat seluruh umur dia, sepanjang umur. Kemudian Allah tanya tentang waktu muda dia buat apa. Sebab apa Allah tanya itu pula? Padahal umur juga. Sebab ini adalah ini benda paling banyak patutnya kamu buat kebaikan kat sini. Sepatutnya. Tapi manusia sia-siakan sini. Ketika sini dia banyak buat apa? Dia sibuk jaga ni ke sibuk ni? Kan? Dia bimbang ni, baru nak hidup ni, nak cari ni. Tapi dia tak pernah bimbang ni. Tapi pemuda kafir hebat tak dia? Inilah suruh sepelik. Sebab apa? Kalau orang umur ni kan, 16 ke ni, kalau orang umur 70, 50 ni masuk gua tak pelik sangat. Memanglah kan, dah umur dia dah insaf, dah pergi lah, pergi masjid. Tapi kalau umur ni pergi ke pelik tak? Ni bukan pergi masjid selesai akaun ni, tak. Pergi mana? Pergi masuk gua, pelik tak? Sebab apa? Nak selamatkan apa? Nak selamatkan ni. Bukan nak ni, dia tak. Kita ni pun tua-tua pun ni duk tamak yang ni kan. Tapi dia lebih matang ni apa? Tak peduli, dia nak jaga ni. Punya jaga prinsip hidup dia, nak jaga.
Faham? Sebab tu Allah suruh kita sepelik. Sepatutnya kamu pelik yang ni. Tak payah pelik mereka hidup 309 tahun. Tapi pelik, tengok hebatnya mereka. Mereka sanggup lari untuk selamatkan apa? Jaga mereka punya tujuan hidup, prinsip hidup akidah dia. Itu yang patutnya ada, diajar oleh pemuda-pemuda ni. Inilah orang soleh. Diddu al-fasad, usaha untuk tolak kerosakan yang berlaku pada diri dia tu. Dia tak nak. Inilah soleh. Kita nak jadi soleh, jadi macam ni. Sebab tu kita akhir zaman ni susah tak nak jadi soleh. Susah tak? Banyak kan? Ujian ni banyak tak? Ujian ni bimbang kan? Sebab tu akhir zaman kena baca surah apa? Nabi suruh baca apa? Surah apa? Hafal surah apa? Al-Kahfi ni 10 ayat kan? Ni sampai ayat 10 kan? Tapi kita tak faham, kita baca je. Tapi sibuk dekat yang ni juga kan? Tak belajar Quran juga, tak nak belajar juga. Tak bimbang ni. Rezeki ni tak bimbang. Petunjuk tak ada. Quran tak faham-faham kan? Tapi ni semua kita reti, pandai. Pandai olah dunia kan? Kita duduk bimbang yang mana rezeki? Bimbang yang mana? Sebenarnya? Kita lebih kat ni. Tapi tak bimbang ni. Tak ada sensitivity pun. Jadi inilah yang berlaku bila ni rosak yang patut kita kena ambil perhatian. Itulah punca dia kepada semua kerosakan. Jelas tak setakat ni? Baik. Sebab itu di sini tengok dalam surah para nabi terdahulu, inilah yang dia fokuskan. Surah Hud, surah Hud. Ayat 88. Surah Hud ayat 88. 11. Muka surat je 231 kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Berkata Nabi Syuaib, bukan Nabi Nuh, Nabi Syuaib kepada kaumnya, ara'aytum in kuntu ala bayyinah, bagaimana pendapat kamu jika aku ni berada di atas keterangan daripada Tuhanku, wa razaqani minhu rizqan hasana, dan dia telah memberikan aku rezeki yang baik. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, tidaklah aku inginkan untuk berselisih dengan kamu terhadap apa yang aku melarang kamu daripadanya. Jadi dilarang apa Nabi Syuaib ni? Jadi kaum dia ni apa dia, merosak dalam urusan muamalah manusia ni kan. Penimbangan, timbang tu kan. Banyak lagi yang lain lah. Antaranya kerosakan dia buat itu. Dia mengkhianati
urusan jual beli dan sebagainya. Dan in uridu illa islaha mastata'tu. Jadi apa punca rosak dia sebenarnya? Dia suruh kembali kepada Allah, taatkan perintah Allah tu. Jadi dia kata, sesungguhnya aku tidak lain, aku ingin memperbaiki, islah mastata'tu. Tujuan dia adalah untuk memperbaiki urusan. Sebab itu orang yang soleh, dia kena buat apa kerja dia? Dia buat hal sendiri ke dia baiki kerosakan? Dia kena diam ke kena dakwah? Susah jawab. Kena dia diam je ke kena dakwah? Dia dakwah. Dia kena dakwah, dia kena. Sebab apa? Ini tak boleh disimpan, tak boleh sorok-sorok ni. Bila kita tahu ayat Quran, kena sampai kepada siapa-siapa pun. Walaupun Nabi kata apa? Balighu anni walau apa maksud ayat tu? Hadis Nabi tu kita biasa baca je. Cuba kita tengok dari satu sudut. Balighu anni walau ayat. Balighu anni walau ayat. Maksudnya balighu anni walau ayat, maknanya cuba ni letak depan. Maksud dia apa? Ni kadang manusia beralasan kan. Apa alasan kita? Kita ni belum cukup sempurna, tak baik lagi kan. Takkan nak cakap. Betul tak? Kalau tunggu manusia jadi malaikat, ada tak kebaikan kat muka bumi? Tak ada. Habis semua orang takkan sempurna punya. Ada tak orang yang paling baik sampai dia lah yang paling layak untuk cakap? Tak ada. Kalau nak tunggu semua orang sempurna, takkan ada kebaikan kat muka bumi. Ini bukan kata saya, ini kata para ulama. Antaranya Imam Syafi'i pun sebut lebih kurang yang ucapan macam tu. Jadi walaupun kamu belajar baru satu ayat, sampaikanlah daripada aku. Faham? Walaupun tahu satu ayat, dan betul lah tahu satu ayat, sampaikanlah daripada aku. Tak payah tunggu 10 ayat. Tak payah tunggu 10 ayat. Sebab itu para sahabat bila tak sampainya ada yang baru masuk Islam, dia terus sampaikan. Bahkan bukan sahabat, siapa? Jin masa zaman Nabi, apa dia buat? Ada kisah Al-Jin kan, buka surah Jin, kita tengok ni jin buat kerja. Dengan surah Al-Ahqaf ayat yang ke berapa? 29 surah Al-Ahqaf, dengan buka surah Jin lah, tak sempat kot itu kerja jin. Dia dah dengar ayat, terus dia pergi pada kaum dia. Bahkan kaum dia pun ada yang cela dia, tapi dia terus sampaikan juga. Demikianlah kita bila belajar, kita kena beritahu untuk apa? Menerangkan pada manusia lah. Siapa saja. Sebab itulah ni islah. Sebab itu orang soleh dia mesti buat islah. Mesti ada islah, mesti ada sesuatu yang dia buat kepada diri dia dan juga orang lain. Dan nak islah ni dekat mana? Dia punya sumber utama dia. Cuba buka surah 170. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة
Inna la nudhi'u ajral muslihin. Inna la nudhi'u ajral muslihin. Walladzi, dan orang-orang yang mereka yumassik, berpegang teguh dengan kitab. Kitab ni maknanya ilmu Al-Quran. Dan wa aqamus solah, mereka mendirikan solat, menegakkan solat. Dua perkara lah yang mereka perlu dirikan, hidupkan. Pertama dengan ilmu dan praktikal solat. Inna la nudhi'u ajral muslihin. Sesungguhnya kami tidak akan sia-siakan ganjaran orang-orang yang buat islah. Jadi pertama islah dengan apa? Islah dengan Quran. Jadi tak ada islah tanpa kitab. Takkan nak islah tapi jom mari kita mula dengan Quran. Tak pergi juga. Sebab apa? Sumber ilmu Quran, baru dah dapat solat dengan sempurna. Solat nak baca Quran, solat nak baca undang-undang dalam perintah Allah dalam Quran. Tapi kalau kita nak rajin solat tapi suruh baca Quran tak nak, ni ada masalah. Islah nak berperawi Quran ni, dia mesti upgrade selalu. Macam mana dia dengan Quran tu, itu tanda orang yang islah. Macam kita kan, kita nak upgrade apa? Makanan nak upgrade, semua yang kita nak upgrade. Tapi pernah tak kita upgrade Quran kita? Itu paling besar sekali. Sebab itu siapa yang berpegang teguh terus dengan kitab ni makin apa? Sebab itu soleh ni juga dia makin menguncup ke makin mengembang. Dia akan sentiasa tolak rosak. Bila dia tolak tapis kerosakan, akhirnya dia makin baik ke makin buruk. Maknanya bisnes dia, contohnya orang tu tanya bisnes dia bertambah baik kan, ataupun bisnes dia okey lah, maju, dia sama je ke dia makin mengembang atau makin menguncup, ataupun sama je? Makin, itu tanda dia maju. Tapi tanda amal soleh kita maju, sama je ke makin mengembang ataupun makin menguncup? Bila amal soleh boleh pula sama kan, pelik tak? Tapi bila dunia tak boleh sama. Tanda dia makin bagus, dia makin berkembang bisnes. Tapi kalau sama statik, ni maknanya dia tak bekerja lah, itu je. Betul tak? Dunia bila kita boleh fikir macam tu kan. Tapi bila amal soleh untuk akhirat, dia tak boleh fikir macam tu. Sama je tu kita okey. Tak. Sepatutnya makin berkembang lah pengetahuan dia dengan Quran, makin banyak. Itu tanda soleh. Itulah soleh nama dia. Jelas tak sekarang? Inilah kena buat islah yang itu. Kalau sama je tu, ini baik, ni masalah. Boleh ke satu tu sama je? Tak, maknanya dia makin turun, bukan dia takkan sama, dia makin jatuh. Begitulah keadaan dia. Maka sebab itu dan kelebihan Allah bagi tahu, kalau kelebihan orangnya sentiasa bertambah baik amalan dia, Allah nak amalan dia banyak ke atau makin berkualiti? Nampak satu lagi. Jadi tanda soleh bukan dia buat banyak amalan. Itu masalah juga. Amalan dia itu, solat dia yang sama, tapi meningkat kualiti dia. Kualiti makin meningkat. Bacaan makin tahajud makin panjang contoh. Kan? Dan sebagainya. Sebab itu Allah tanya dalam surah 67 kan. Allah apa kita biasa baca ni? Ayat 2 kan? Apa dia? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amalan. Siapakah daripada kamu yang amalan dia terbaik? Bukan aktsaru, bukan paling banyak. Bukan paling banyak tapi yang paling baik. Maknanya apa? Ahsan maknanya isim tafdil. Paling baik maknanya dia sentiasa usaha kepada peningkatan, bukan yang sama. Dia tak akan sama, dia masih makin meningkat. Itu usaha-usaha orang yang usaha untuk buat amal soleh. Dan natijah yang baik dia dapat apa? Surah satu lagi, surah 25. Ini mungkin banyak ayat sikit, cuma saya ringkas je ni. Saya laju sikit ni. Boleh kau kan dapat balik, buka balik ayat-ayat saya bagi ni. 25 ayat 73. Jadi kelebihan orang yang buat amal soleh ni Allah nyatakan surah Al-Furqan ni.
kebaikan dia. Ayat 70 ah. Jadi ini penting untuk kita faham ayat ni. Sebab apa? Ramai manusia sangka bila dia dah lama jadi baik, dia soleh. Belum tentu. Ada orang yang dia mungkin kita 70 tahun baik kita rasa, tapi bukan soleh. Ada orang dia sempat baik sehari je, tapi dia lah soleh. Dulu dia banyak buat kejahatan. Faham? Ayat ni lah. Cuba tengok Allah kata apa? Illa man tabat. Ni cerita dia tentang orang-orang yang Allah azab, iaitu orang yang buat syirik, membunuh dan sebagainya ni. Lalu Allah kata illa man taba, kecuali siapa yang benar-benar taubat. Taubat, dia akui dosa, dia menyesal sungguh-sungguh dengan dosa. Wa amana, dan dia benar-benar beriman. Wa amila amalan solihan, dan dia buat hanya satu amal soleh je sempat, tapi amal dia terbaik. Sebab apa? Pertama, dia merasa insaf yang besar, kan? Dan faulaika, Allah kata apa? Faulaika, maka mereka ni yubaddilullah, Allah gantikan dia sayyiatihim, dosa-dosa mereka sebelum, hasanat, jadi baik. Ya Allah, faham? Jadi kebaikan. Bukan sebab apa? Bukan sebab dia buat banyak amalan, tapi sebab apa? Sebab keikhlasan hati. Ini penting, keikhlasan hati. Sebab tu hati sebenarnya Allah nampak, Allah tengok manusia buat. Dan wa kana Allahu ghafuran rahima, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini yang paling penting. Sebab tu apa-apa pun balik pada apa? Maknawi inilah. Iaitu maknawi ni tujuan hidup asal kita. Beribadah hanya untuk siapa? Allah. Maka kita tutup semua ini dengan ayat ni. Surah 18 ayat 110 yang merangkumkan semua yang kita bincang lah. Kerosakan ini, maknawi dan hissi ni. Penutup surah Al-Kahfi tu. Jadi kul, ucapkanlah, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya tidak lain aku ini hanyalah manusia serupa macam kamu. Ini Nabi, Allah perintah Nabi cakap pada kita. Ingat, Nabi manusia serupa macam kita. Apa istimewa Nabi? Nabi mulia dan manusia paling agung dan paling mulia. Disebabkan apa? Yuha ilai, dia didapat wahyu. Dia diwahyukan kepada aku, iaitu Quran ni turun. Apa pokok utama Quran? Annama ilahukum ilahu wahid. Quran isi utama dia adalah suruh mengajak manusia hidup mentauhidkan Allah. Jangan buat kerosakan. Jangan hidup macam orang kafir. Faham? Apa hidup dia? Tujuan hidup dia untuk cari makan, kan? Cari hiburan, senang-senang, itu je. Dan ada mission lagi tu. Dia cari apa lagi? Itulah tujuan hidup dia. Sedangkan tujuan hidup kita untuk apa? Jadi hamba Allah, beribadah kepada Allah. Itu adalah pekerjaan utama. Cari makan ni apa dia? Pekerjaan sebenarnya bukan utama. Betul tak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka itu hamba aku. Pekerjaan utama kita adalah hamba Allah. Faham? Itu hakiki dia. Tapi pekerjaan yang lain sampingan, nak jadi hamba Allah kena buat kerja sikit lah, saya kena makan. Maka itu saja. Tapi hari ini manusia tak jadi itu. Hamba Allah nombor 2, nombor 1, saya nak makan. Terbalik. Faham? Maka Allah kata ni, itu tujuannya. Itulah maksud tauhid. Maka faman kana yarju liqa rabbih, siapa yang benar-benar yakin nak bertemu dengan penciptanya, dia kena buat apa? Falyamal amalan solihan, maka hendaklah dia buat amal soleh. Macam yang saya dah bincang tadi, amal soleh ni kena ada dakwah, kena bermula dengan petunjuk daripada Allah sendiri utama dalam hidup dia. Dan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan dia
Walaupun dia buat ibadah, dia kena hati-hati. Sebab apa? Dia tak syirik, dia tak riak. Ini sebab tu wala yusyrik. Dan dalam segala, dalam solat dia, dalam apa saja ibadah yang dia buat, dia tidak mensyirikkan Allah dalam ibadahnya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Inilah maksud orang-orang yang diberi nikmat ni. Ini antara perbuatan yang dia kena lakukan. Inilah orang-orang soleh, ciri-ciri golongan yang soleh. Jadi mudah-mudahan dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita, berusaha untuk memperbaiki amalan kita. Bermula dengan apa? Wahyu daripada Allah, iaitu Quran ini. Dan menjaga solat kita. InsyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.